إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Dan pada pagi ini tajuk yang diketengahkan untuk kita ialah persediaan menghadapi bulan Ramadan dan amalan-amalan yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penaja ataupun anjuran majlis pada pagi ini ialah grup infak darsa 25. Kita doakan insya-Allah Allah memakbulkan semua doa-doa mereka. Allah jauhkan daripada malapetaka dan mara bahaya dunia. Allah dekatkan dengan syurganya, jauhkan dari nerakanya. Allah kabulkan semua hajat-hajat dia. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum memasuki bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan, Allah SWT telah menjadikan gerbang Ramadan dengan Rejab dan juga Sya'ban. Maka kedua bulan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan bulan warming up ataupun bulan persediaan sebelum kita masuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebelum daripada sembahyang fardu ada sembahyang sunat qabliyah. Tujuannya ialah supaya manusia dan hamba-hambanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlebih dulu ada intro dan muqaddimah sebelum melakukan ibadat yang difardukan. Maka begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zakat pun, zakat ialah suatu kewajipan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menjadikan sebelum daripada seseorang sampai kepada masa
mengeluarkan zakat, maka digalakkan untuk mengamalkan ibadat sedekah. Jadi semuanya sebagai persediaan untuk memasuki kepada melakukan amalan yang fardu. Maka begitu juga bila mana kita tunaikan fardu haji, dia ada umrah sebagai persediaan untuk melakukan ibadat haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka amal ibadat yang kita buat dalam bulan Rajab dan Syaban ialah merupakan amal ibadat sebagai persediaan masuk ke Ramadan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tingkatkan beramal dalam kedua-dua bulan ini dengan memperbanyakkan baca Al-Quran, berzikrullah, berselawat, berqiyamul lail dan sebagainya, untuk menyediakan perasaan kita sebelum memasuki Ramadan. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan Ramadan ialah permulaan kita melangkah. Kita melangkah terlebih dulu daripada memasuki Ramadan. Tetapi bila mana masuk Ramadan, kita memecut selaju-lajunya, kerana Ramadan bukan sembarangan bulan yang Allah sediakan buat kita, tapi Ramadan ialah satu bulan yang menjanjikan kebahagiaan 11 bulan yang mendepan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, pegang-pegang Ramadan kena pulun dah, kena bersungguh dah. Jadi kalau nak bersungguh, dia mesti ada latihan sebelum masuk ke medan ataupun kita terjun padang. Jadi sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, Allah SWT telah menjadikan bulan Rajab dan bulan Syaban ialah sebagai persediaan untuk memasuki Ramadan. Bila masuknya Ramadan, Nabi kita SAW pun berkata, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sesungguhnya telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Kata-kata ataupun ungkapan yang Nabi sebut itu ialah satu tanda dan pertanda bahawa Nabi SAW melahirkan dari dalam hatinya perasaan gembira memasuki Ramadan. Nabi SAW pun dalam sebuah hadis menyebut, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang seronok gembira dengan masuknya Ramadan, haramlah jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Seronok di sini adalah seronok yang berdasarkan kepada iman. Hanya orang yang beriman dan beramal amal yang soleh ataupun suka beramal amal yang soleh sahaja yang seronok memasuki Ramadan. Tapi orang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna ataupun orang yang tidak memiliki iman yang kuat akan merasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebaliknya dengan masuki Ramadan. Kita 2 bulan nak masuk Ramadan dah berbunga-bunga perasaan, dah seronok lah. Tapi orang yang sebaliknya merasa resah, merasa tak seronok dengan masuknya Ramadan. Yang menyebabkan tak seronok masuk Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kerana Ramadan mereka tak boleh makan siang, ataupun Ramadan tidak bersuasana makan di siang hari. Kalau bulan yang lain mereka boleh bertebaran makan di mana sahaja dan apa yang mereka suka. Sahabat Sayyidina Muhammad, bila main Ramadan, kedai ini tutup, sana tutup, sini tutup. Jadi segala-galanya menjadikan mereka tidak seronok dengan masuknya Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka bila bercakap tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menggalakkan kita untuk kita bergembira dengan masuknya Ramadan. Sampai dijanjikan oleh Nabi SAW dengan pasti orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dibakar di dalam api neraka. Maknanya bila Nabi sebut harramallahu jasadahu 'alan nar,
pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Bayangkanlah kedudukan seseorang itu, kegembiraannya, kebahagiaannya ialah dengan dimasukkan ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Jadi seronok di sini adalah seronok imani, kegembiraan yang berdasarkan kepada iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang nak masuk Ramadan dah berbunga-bunga hati dia, dah seronok sebab membayangkan Ramadan, bulan yang diberkati, yang dipenuhi dengan rahmat. Dia nak berpuasa dengan sebaik-baiknya, dia nak berqiyamul lail, dia nak bertarawih, dia nak bersedekah, dia nak baca Quran, nak berantikaf. Dan semua tu ialah keseronokan yang berdasarkan kepada iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seronok itu bukan seronok biasa. Dalam sebuah hadis yang lain pula Nabi sebut, lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi sebut, bagi orang yang berpuasa ada dua seronok. Yang pertama seronok ketika berbuka, yang kedua seronok ketika bertemu Tuhannya. Jadi bila mana kita berpuasa, fitrah kita bila nak makan kita rasa seronok. Seronok tu ialah seronok yang dijanjikan kepada orang yang berpuasa. Orang yang tak puasa, tiba-tiba dia nak join orang yang berbuka puasa, dia tak rasa seronok tu macam mana. Dia tak main rasa seronok tu. Tapi bagi orang yang berpuasa daripada awal hari sampailah berbuka puasa, orang tu akan rasa seronok nak buka puasa. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita yang tua-tua ni pun rasa seronok nak buka puasa, jadi bayangkan anak-anak kita yang baru belajar nak buka puasa. Dia dilatih mereka untuk berseronok ketika nak berbuka puasa. Perasaan ni lain. Allah bagi perasaan tu luar biasa kepada orang yang nak berbuka puasa. Ya subhanallah. Jadi kalau kita makan di masjid sebagai contohnya, dia cara-cara di masjid. Kalau makan di rumah dengan ahli keluarga, dia macam, dia rasa-rasa itu tak sama di antara orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Yang kedua kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, yang kedua kata ulama, seronok yang masukkan inda fitrah itu ialah ketika nak raya. Jadi orang yang tak puasa sebulan Ramadan pergi nak raya. Jadi rayanya tu mungkin dia menzahirkan keseronokan dia, tapi palsu, dia bohong. Kita tak tahulah dia rasa macam mana orang yang tak puasa beraya. Kita tak pernah tak puasa. Tapi yakin dan percayalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang tidak berpuasa, bila raya nak raya juga, pakai baju baru dan sebagainya, sebenarnya mereka tak ada perasaan macam yang kita rasa. Sebab janji Allah, raya itu hanya rasa seronok oleh orang yang berpuasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi begitulah juga seronok itu datang inda fitrih. Seronok itu datang inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi subhanallah, dapat kita bayang macam mana kita nak raya. Begitulah ketika nak mati esok. Ketika nak jumpa dengan Tuhan seronok sebab kita berpuasa. Banyak orang takut nak mati. Tapi bagi orang yang berpuasa, rindu kepada mati. Sebab mati adalah pertemuan dengan Tuhan. Jadi macam mana esok nak mati, malam tu rasa seronok. Bayangkan esok nak raya, bagaimana perasaan. Dan begitulah yang Allah bagi kepada orang yang berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat satu masa seorang ulama Mekah, iaitu Sidi Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia mati dalam bulan Ramadan. Malam itu selepas bertarawih, dia makan bersama-sama dengan anak-anak murid dia, bersama Sayyidina Muhammad. Nampak dia luar biasa.
Sambil makan bercerita tu bercerita ni, cerita zaman dia dengan ayah dia dan sebagainya. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi perasaan itu dirasa oleh orang yang berpuasa. Jadi ketika nak mati malam tu seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika nak mati malam tu seronok, maka itulah yang dirasa oleh orang-orang yang berpuasa. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, jadi kita nak puasa kita puasa yang ada nilai, iaitu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang diterima oleh Allah ialah puasa yang kita berpuasa bukan setakat kita tak makan dan tak minum dan tak buat benda yang membatalkan puasa, tetapi seluruh anggota kita turut berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW telah menggariskan adab, cara-cara, peraturan ketika mana kita berpuasa. Di peraturan yang Allah sediakan melalui lidah Nabi SAW itu seumpama lauk bila mana kita makan nasi. Kalau makan nasi tanpa lauk tentulah tidak mendatangkan kesedapan ataupun kelazatan dalam saat kita makan. Maka berpuasa itu akan dirasai kesedapan, kelazatannya bila mana kita melakukan dengan mengikut akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa sunnah Nabi? Ya, antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita berpuasa, dahulukan dengan kita bersahur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dahulukan dengan kita bersahur. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, kerana dengan bersahur itu akan mendatangkan keberkatan. Dalam sahur itu ada keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kita baru bangkit tidur dalam keadaan bangkit tidur sahabat Sayyidina Muhammad, tapi suasana makan sahur itu sangat luar biasa. Sahabat Sayyidina Muhammad, tak ada bulan lain. Kalau kita bangkit dalam bulan lain bersahur, kalau kita berpuasa dalam bulan lain pun tetap tidak sama di antara bersahur dalam bulan puasa dengan bersahur dalam bulan lain. Lebih-lebih lagi bila mana kita bersahur dengan keluarga kita, sahabat Sayyidina Muhammad. Walaupun masakan si ibu tu simple je, tapi rasanya luar biasa. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi bayangkan keluarga yang soleh pakat bangkit, suami isteri, anak-anak, sahabat Sayyidina Muhammad dengan mayau-mayau, dengan mata atau pandang cilik lagi tu. Dibayangkan ketika tu pakat bersahur sahabat Sayyidina Muhammad dengan hidangan mak yang simple, papadom, contohnya sahabat Sayyidina Muhammad dengan telur masin. Di suasana yang hanya wujud dalam bulan Ramadan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ya, subhanallah. Jadi waktu itu waktu yang penuh dengan rahmat dan berkat. Dan waktu itu juga waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Waktu itu waktu yang mustajab sesaat kita memohon hajat-hajat kita pada Allah. Dan waktu itu waktu yang Allah menanti kita untuk beristighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Nabi. Jangan makan pukul 12. Lepas tu kata kita tak makan, kita kira sahur dah ni. Sebenarnya tu bukan waktu sahur, nak bersahur tu. Tak waktu sahur lagi. Jadi sahur ni bangun juga walaupun kita minum seteguk air ataupun makan biskut, roti. Bangkit makan juga sebab nak ambil berkat tu. Jadi subhanallah, masalah senamah waktu sahur ni waktu masuk waktu tahajud. Jadi menjelang waktu tahajud tu lah waktu sahur. Ni tak masuk waktu tahajud lagi. Pakai makan pukul 11 kira nak sahur lah. Jadi tak termasuk. Ini waktu yang Nabi jadikan dia sebagai waktu sahur. Jadi bangkitlah bersahur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, anak-anak ni dia kena ajak untuk bangun sahur. Kadang-kadang dia kata tak mau lah mak. Kira nak tidur. Tak boleh, kena bangkit sahur juga. Ajar mereka bangun sahur.
untuk mendapat berkat dan mendapat rahmat. Yang kedua, sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa, dahulukan dengan makan buah tamar 3 biji, lepas tu meminum air biasa, air kosong. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ajarkan diri kita, ajar anak-anak makan dulu dengan 3 biji tamar. Anak-anak hari ini mungkin mereka rasa tak ada apa kot pada tamar. Jadi dia mula lain dulu dengan apa? Dengan roti apa? Roti John. Roti John dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hal tu tak mendapat sunnah. Sunnah ni mesti dengan buah kurma dulu 3 biji. Jadi kalau nak 3 biji, jangan hak besar. Hak besar tu sebiji pun dah kenyang. Jadi ambil hak kecil-kecil tu untuk mendapat sunnah. Aku terbaik kata kalau dapat kurma ajwah contohnya. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, walaupun kurma ni kurma apa pun tak apa, tapi oleh kerana kalau kita ada duit, ada duit lebih, belilah kurma ajwah. Sebab kurma ajwah ni ialah kurma Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hal lain kita boleh berbelanja, duit banyak sikit kan, takkan kita nak kira kot, nak cari kurma ajwah. Anda rasa ada keluar esok bulan Ramadan kurma ajwah sallallahu alaihi Muhammad, kita buat packing baru. Kita nak supaya setiap orang itu mendapat keberkatan dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Kurma ni pasal apa dianjurkan oleh agama? Sebab kurma ni ialah buah yang paling mulia. Buah yang paling mulia itu nama kurma. Kurma asal pada, kalau muannasnya ialah kurma, kalau muzakkarnya akram. Akram mana yang paling mulia. Kurma mana buah yang paling mulia. Pasal apa buah yang paling mulia? Sebab buah kurma ni buah yang menjadi makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dinisbah pada Nabi itu mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kurma ni subhanallah, kalau saya teringat guru saya sebut, buah kurma ni, 1 biji buah kurma tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia sama dengan 1 kati daging. Dulu orang pakai kati, tak, belum lagi pakai kilo. Dia kata tok guru saya, buah kurma itu sama khasiatnya dengan sekati daging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya akan memberi kekuatan yang baru kepada orang yang berpuasa. Bila mana kita berpuasa, kita kehilangan kekurangan gula bagi contoh, dia dapat ditampung dengan kurma. Kalau nak buka puasa masalah Sayyidina Muhammad, nak memulihkan tenaga, hari-hari minum buah air minum yang tebu, cukup sebulan kena cik manis masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tapi kalau kurma ni dia cover, dia mengembalikan dengan sesegeranya kekuatan bau ke dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kita makan kurma, minum air kosong. Jangan lagi air sirap lagi. Jangan minum Milo tabak lagi. Ala sayyidina Muhammad. Minum dulu air kosong. Jadi subhanallah, barulah lepas itu baru nak kira nak makan hal lain, nak minum air sirap, minum masalah ala sayyidina Muhammad, jus apple samboy dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada hak tu, jadi kita kira dulu kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, betul berbuka puasa dengan kadar yang paling sederhana yang boleh kita buat. Maksudnya jangan sekali makan tu sepinggan bok. Maknanya qada. Daripada pagi tak makan, tengah hari tak makan, baru nak makan malam dia buat jamak takhir. Jadi dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia qada habis semua tu dia. Pasal apa? Oh, pagi tak sarapan Syekh, makan tengah hari dak, ni kira qada semua ni. Buat jamak takhir pula. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, buka saat berbuka tu makan sederhana.
Mungkin kalau kita kata kita makan sepinggan, jadi kita makan separuh pinggan. Sederhana. Pasal perut kita baru nak bekerja selepas dia bercuti selama sehari suntuk daripada bekerja. Masalah Sayyidina Muhammad bila nak mula tu, jadi kesian kat dia. Jangan timpakan dia dengan kerja yang berat, jadi akan memudaratkan kita. Buka puasa dengan kadar sederhana. Sekira-kira masalah Sayyidina Muhammad, jangan sampai kita sengkak. Sengkak ni mana apa? Sengkak ni sampai kita dah penuh perut, tak terisi dah. Sampai makanan duduk tani. Makanan kita penuh tu, sampai duduk tani lah. Ayak pun tak masuk dah. Tu akan memudaratkan seseorang yang nak buat ibadat sepanjang malam. Soalan Sayyidina Muhammad, dia kalau kita memberi melebih dalam melebihkan jasad, ketika itu akan mengurangkan kekuatan rohani kita. Soalan Sayyidina Muhammad, selagi kita sampai tarawih kita mengantuk, kita tak larat, bahkan kita akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dipengaruhi oleh nafsu kita. Bila berbuka puasa, kita dikawal oleh akal kita, akal akan memimpin sampai ke akhir. Tapi kalau kita dah bagi nafsu untuk memimpin kita, nafsulah yang akan pimpin kita sepanjang malam. Contoh, sembahyang tarawih 20 rakaat, salat Sayyidina Muhammad. Bila sampai tahun 8, orang buka keluar. Seorang. Kita pun berhenti. Nak keluar apa? Jadi yang kata nak keluar tu pasal apa? Nafsu. Dia kata keluar. Kalau kita berbuka puasa, masalah senang, kita dah mengikut nafsu, nafsu akan pimpin. Tu salah dalam masjid. Sedangkan dia keluar bukan dia buat apa-apa, dia bersembang lah, dia serokok lah. Dia bukan masalah Sayyidina Muhammad, dia nak baca Quran ke, dia nak pegang tasbih, nak salawat. Dia bersembang lot kosong tu. Jadi sebenarnya dia telah ditipu oleh nafsunya yang mengajak, jom keluar pada masjid. Sedangkan dalam masjid tu, kalau kita tak mampu nak mayang sampai 20 pun, dalam masjid baca Quran tu lain. Ataupun kalau tak mampu nak berdiri, soalan Sayyidina Muhammad, carilah kursi. Yang penting duduk dalam masjid dengar imam baca soalan Sayyidina Muhammad. Kan? Jadi kalau tak mampu nak berdiri, ambil kursi. Orang kata muda ni pakai kursi lah. Dia bukan isu muda tak muda. Mayang sunat boleh mayang duduk. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi nak duduk dalam masjid, nak dengar orang baca, tak larat, tak mampu berdiri, duduk dengar orang baca Quran. Jadi itulah sunnah yang Nabi tinggalkan untuk kita mengamalkannya. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka seperti yang selalu saya kata, jangan kata sunat je, tapi katalah tu sunnah tu sunat tu. Jadi kata macam tu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Ramadan ni dia kena buat banyak, dia kena bersungguh buat, sebab Ramadan ialah umpama highway luas, highway 4 lorong 5 lorong. Kalau sisi kita kecil, kita tak rasa macam motor kita berjalan, pasal sisi kecil. Tapi kalau kita nak rasa besarnya ibadat dan kelebihan Ramadan, dia kena buat banyak dan kena buat lebih daripada biasa. Contoh, salah Sayyidina Muhammad, highway besar, tapi kita pakai motor 1000 cc, baru sedap merempuh Ramadan. Antara kita buat sikit-sikit, kita tak rasa Ramadan seperti yang selayak dan sepatutnya. Ramadan kita rasa macam bulan-bulan lain saja. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita SAW menyuruh dalam Ramadan memperbanyakkan baca Al-Quran. Lebih-lebih lagi bertadarus. Tadarus ni makna kita dengar orang baca, orang dengar kita baca. Silih berganti. Tadarus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sepanjang Ramadan, Nabi selalu didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Ala Sayyidina Muhammad. Dari Malaikat Jibril selalu datang bertadarus dengan Nabi SAW. Jadi subhanallah, itulah di atas sunnah-sunnah yang Nabi kita SAW tinggalkan pada kita untuk kita mengamalkannya sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Saya ingat itu saja dulu untuk kali ini. InsyaAllah pada hari depan
kita akan bercakap lagi tentang hal yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi kita hari ini sempat kita untuk bercakap tentang 3 sunnah, iaitu bersahur, menyegerakan berbuka puasa, Sahadat Sayyidina Muhammad, dan bagaimana kita beradab, berperaturan ketika mana kita nak berbuka puasa. Dan yang ketiganya, kita mengamalkan membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Sana banyak lagi sunnah-sunnah yang insya-Allah kita akan berbicara dan bercakap berkenaan dan mengenainya pada hari-hari yang mendatang insya-Allah sebelum masuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan ini ialah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui untuk kehidupan kita di dunia ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Doakan insya-Allah mengajar kita iaitu grup infak darsa 25. Allah kabul semua hajat mereka. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah dekatkan dengan syurganya. Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba-Nya. Dia makbulkan semua doa-doa mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.